Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang dan selamat berpuasa dan tak lama lagi kita nak raya. Tapi hari ni Abang nak bercerita bukan ada kaitan dengan raya, Abang nak cerita tentang beberapa kejadian misteri yang berlaku dekat negara Itali. Jadi kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis, Abang akan ceritakan dan tonton video Abang daripada mula sampai habis. Abang ulang-ulang cakap. Dekat Itali ada satu pulau namanya Pulau Sisilia. Dekat dalam Pulau Sisilia tu ada satu kawasan namanya Koronia. Pada tahun 2004 berlaku satu peristiwa. Korang nak tahu, tiba-tiba perabot, rumah, apa-apa barang lah yang berkaitan dengan kayu tiba-tiba terbakar dengan sendiri. Bukan setakat kebakaran tau, ada benda lain yang berlaku. Kereta terkunci dengan sendiri. Lepas tu pula telefon berdering dengan sendiri. Semuanya berlaku serentak pada tahun 2004. Mula-mula dia orang ingat ini berpunca daripada aliran elektrik. Dia orang pun matikanlah aliran elektrik dekat kawasan Koronia ni lah tadi. Tapi walaupun aliran elektrik dah dimatikan, tetap juga berlaku kebakaran misteri, kereta terkunci dengan sendiri dan juga telefon berdering dengan sendiri. Jadi banyaklah teori yang menyatakan kenapa kejadian-kejadian pelik ni berlaku, dan kebanyakan teori itu akan cakap ini berpunca daripada gelombang bawah tanah, sebab dekat kawasan Koronia ni ada gunung berapi yang agak aktif. Dan ada juga kadang-kadang yang kata ini semua berpunca daripada hantu, roh-roh yang tak aman, tak tenteram, nak balas dendam, ada juga. Jadi sampai sekarang tak ada pun kata putus sebenarnya kejadian-kejadian ini berpunca daripada apa. Terbakar sendiri, telefon berdering sendiri, kereta terkunci sendiri. Macam pelik kan? Pada 27 Jun 1980 berlaku satu peristiwa yang memang pelik, iaitu ada satu pesawat terbang tiba-tiba hilang dekat udara Itali. Nombor pesawat tu adalah 870 dan membawa lebih kurang 81 orang penumpang dan terbang daripada Bologna ke Palermo. Kapal terbang tu hilang macam tu je, hilang daripada radar. Diorang pun mulalah cari buatkan pencarian. Selepas diorang lakukan pencarian, dia jumpa pesawat tu dekat Pulau Ustia dan kapal terbang tu dah hancur lah. Dikatakan mendarat secara tiba-tiba mungkin disebabkan kerosakan ataupun punca daripada bencana alam. Teori yang paling kuat macam mana kapal terbang ni boleh terhempas jatuh dekat Ustia, dikatakan dekat kapal terbang ni dipasang satu bom secara sekejap-senyap oleh seorang pemberontak. Disebabkan itu bom ni meletup dan menyebabkan kapal terbang ni jatuh dekat Pulau Ustia. Itu teori yang paling popular lah, teori pertama yang paling popular. Dan hasil daripada kemalangan ni memang tak ada satu orang pun selamat, semuanya mati. Teori kedua, macam mana kapal terbang ni boleh jatuh, diorang anggap ini berpunca daripada NATO. NATO sebenarnya nak tembak kapal terbang pemberontak Libya, tapi dia tersalah tembak. Dia pergi tembak pesawat penumpang daripada kerajaan Itali ni. Ceritanya macam lebih kurang sama dengan macam mana MH17 jatuh kan. Yang hari tu kita punya MH17 jatuh, yang katanya dia nak tembak orang lain, tertembak kapal terbang negara kita. Lebih kurang macam tu. Itu adalah teori yang kedua. Dan kebanyakan orang percaya ini adalah teori yang paling boleh dipercayai. Teori kedua ni lah yang paling boleh dipercayai. Sebab beberapa bulan selepas peristiwa pesawat ni jatuh, diorang jumpa pesawat pemberontak Libya pun jatuh dekat kawasan yang sama. Jadi berkemungkinan sebesar sebenarnya pesawat penumpang tu jatuh sebab ditembak oleh anggota tentera NATO. Peristiwa ni berlaku pada tahun 1950. Ada seorang lelaki namanya Bruno. Bruno ni kerja dekat satu kilang dan ini terkenal seorang yang jujur. Pada satu hari dia nampak satu cahaya dekat kawasan kilangnya di balik pintu. Dia pun rasa macam apa benda sebenarnya yang berlaku di balik pintu tu. Pintu tu macam pintu keluar atau pintu keluar padang. Dan dia pun pergilah dekat pintu tu, dia buka pintu tu. Rupanya cahaya tu berasal daripada satu objek terbang yang macam kapal angkasa. Dia tengok je lah. Lepas tu kapal angkasa tu turun. Lepas tu kapal angkasa tu menurunkan dua orang lelaki, dan lelaki tu pakai macam baju orang menyelam. Dan lelaki yang turun daripada kapal tu mendekati Bruno, dan Bruno jadi cuak.
Bila Bruno tu nampak orang tu berlari bergerak ke arah dia, dia pun takutlah. Dah cuak punya pasal, dia pun cubalah melarikan diri. Tak sempat dia larikan diri, dia pun terjatuh. Lepas dia terjatuh, dia pandang belakang, dia tengok dua orang lelaki yang pakai baju macam baju menyelam tu naik semula atas kapal dan pergi, hilang macam tu aja. Esok paginya, Bruno pergi balai polis, report pada polis apa yang berlaku, dan pihak polis pun datang buat penyiasatan. Memang berdasarkan penyiasatan adalah nampak macam kesan mendarat satu kapal mendarat dekat kawasan tu, kesan-kesan terbakar. Lepas tu ada kesan-kesan logam yang memang pelik logamnya. Dalam satu wawancara, Bruno beritahu selepas dia jumpa dengan makhluk pelik yang pakai macam baju selam tu kan, dia punya belakang badan tu dia bertukar tau. Jadi hitam, lepas tu jadi kuning, jadi hitam, jadi kuning, akhirnya jadi biasa. Pulihlah. Dia kata pelik, peristiwa tu pelik disebabkan dia berjumpa dengan dua orang-orang yang dia tak kenal, yang dikira macam makhluk asing tu, belakang badan dia berubah warna. Dan sehingga kematiannya, Bruno mengaku bahawa peristiwa tu membuatkan dia benar-benar trauma dan takut untuk naik kapal terbang atau untuk berada bersendirian di kawasan lapang. Dekat Itali ada satu gereja namanya Gereja Lucidio, dan gereja ni dibangunkan pada abad ke-12 oleh 12 orang paderi perempuan kumpul duit daripada rakyat tempatan untuk membina gereja tu. Dan gereja ni dikatakan antara gereja yang paling seram dekat dunia. Pada 1784, gereja ni telah dijual kepada beberapa orang, maksudnya bertukar-tukar tuan lah, dan akhirnya gereja ni tidak lagi menjadi gereja, menjadi kilang untuk memproses padi. Jadi disebabkan gereja ni bertukar-tukar tangan banyak kali, jadi adalah beberapa orang buat pemeriksaan ataupun buat penyiasatan kenapa gereja ni bertukar-tukar tangan terlalu kerap. Jadi antara keputusan penyiasatan tu didapati rupanya dekat gereja ni telah berlaku banyak peristiwa aneh. Antara peristiwa-peristiwa aneh ialah kadang-kadang dekat kawasan gereja ni ada kabus-kabus muncul, dan bila kabus-kabus tu hilang akan ada seorang paderi perempuan tercegat dekat situ. Ramai orang nampak. Yang tuan-tuan punya sebelum ni lah nampak tentang paderi perempuan ni. Dan ada satu peristiwa pelik, dekat dalam gereja dia ada satu tiang, dan tiang tu berair, sentiasa lembab, sentiasa keluarkan air. Tapi bila dibuat pemeriksaan dekat bawah gereja tu tak ada pun sumber air. Tapi diorang percaya punca tiang ni berair adalah disebabkan tiang ni selalunya menjadi tempat paderi-paderi perempuan ni menangis mengenangkan dosa-dosa yang lalu. Misteri kan? Tapi banyak-banyak peristiwa, ada satu peristiwa yang sangat menakutkan tau. Sewaktu gereja ni nak diubah suai menjadi kilang padi, diorang jumpa mayat beberapa orang lelaki ditanam dalam dinding gereja. Itu tak seram lagi tau. Yang seramnya, dekat tapak bawah gereja, bila diorang gali, diorang jumpa mayat ketua-ketua gereja yang telah diawetkan, yang telah disusun secara membulat, melingkar. Dan ada satu catatan dekat lingkaran tu, dikatakan ketua-ketua gereja ni ditanam dalam bentuk formasi yang macam tu sebab untuk mencegah sebenarnya di bawah gereja tu adalah pintu alam gaib. Jadi susunan padri-padri ni adalah untuk mencegah makhluk-makhluk alam gaib keluar ke dunia manusia. Dekat gereja tu juga ada satu lukisan, dan dalam lukisan tu ada gambar tentang beberapa alat muzik dan juga puisi, dan puisi itu dikenali sebagai puisi lembaran syaitan. Dikatakan kalau alat-alat muzik ni dimainkan mengikut alunan puisi itu akan boleh membangkitkan setan. Seram tak seram? Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis, dan abang harap ia menjadi pengetahuan tambahan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.